مشايخنا ومعلمينا لمن أراد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى مخدم الحسن الله بن عجل بن موسى وبزن سورة المسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى, dan bahawasanya yang alim dengan ilmu fiqh itu menyuruh ia akan mereka itu dengan iman. Orang yang alim, sifat dia menyuruh akan seseorang itu, akan orang lain menjaga akidah. Iman bersangkut paut dengan akidah. Bila akidah kita betul, alhamdulillah, maka amalan kita mula akan jadi betul. Tapi bila akidah kita tak betul, maka ketika itu amalan kita mula tidak jadi betul. Kerana kita mula mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan taat, maka dia akan menyuruh akan sekalian umat kepada berbuat taat, buat baik pada Allah Subhanahu wa taala, dan menyeru ia akan mereka itu beri lepas daripada jalan syaitan kepada jalan Allah yang Rahman. Maka orang yang alim dia akan seru kepada manusia, tunjukkan kepada umat, iaitu jalan kepada jalan Allah, dan supaya jangan ikut jalan yang dibawa dan ditunjukkan oleh syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan adalah musuh bagi orang beriman. Inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhizuhu aduwwa. Maka syaitan kerjanya dia nak keluarkan kita dari syurga Allah, dan dia heret kita, tarik kita, bawa kita kepada neraka Allah. Sebab itu kamu sebagai seorang yang belajar ilmu agama, rintangannya apa? Syaitan akan bisik pada kamu, akan cakap dengan kamu, jangan terus mengajar ilmu agama, buat enjoy, sukaria dengan kehidupan ini. Maka pada ketika itu kamu keluar dari kebaikan. Dia nak bawa kamu keluar dari kebaikan, bukan dia tetapkan kamu pada kebaikan. Ini memang kerja syaitan. Tetapi apabila kamu menemui seorang yang mengajak kamu supaya kamu terus kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tak pernah rugi orang yang berada di dalam jalan Ar-Rahman, jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana dunia dan akhirat ini milik Allah. Baik itu kita lihat orang-orang alim, mereka tak berketungkus lumus dengan keduniaan, tetapi dunia ini menjadi khadam kepada mereka. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut oleh ulama, siapa-siapa yang menjadi khadam, penuh ikhlas hatinya, kosong hatinya, menjadi khadam kepada Allah, maka seluruh makhluk ini bersukaria, seronok, gembira untuk menjadi khadam kepada mereka, tanpa ia minta dan tanpa ia mengharap. Sebab ini memang habuannya. Orang yang menjadi khadam kepada Allah dengan sepenuh-penuh perasaannya, lalu seluruh makhluk Allah ini sangat gembira untuk menjadi khadam kepada mereka. Bukan makhluk saja, dunia ini dan sebagainya. Sebab ini memang habuan dan anugerah yang Allah berikan kepada orang yang menjadi khadam kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab hati mereka ini sudah tidak ada selain daripada Allah. Mereka buat kerja dunia pun kerana Allah. Mereka menerima dunia pun kerana Allah. Baik. Kemudian Masya Allah, dan tiada hasil daripada ambil sesuatu daripada ini sekalian kelakuan. Kalau ambil tak dapat. Sebab apabila kita berbuat ibadah tanpa ilmu, maka ibadah kita salah. Ibadat kita jadi salah. Kita semayang, ibadat, malam dan sebagainya, tapi hati kita masih lagi berlengkar, berselimut dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi selalu sebut. Kita ibadatnya banyak. Contoh dalam bulan Ramadan, orang berlumba-lumba dalam melakukan ibadah, tetapi dalam satu masa dia berlumba-lumba kepada kebaikan, dalam satu masa dia berlumba-lumba kepada kejahatan. Maksudnya apa? Dalam pada masa dia melakukan ibadat, tetapi mulutnya tak jaga, mulutnya tak jaga, hatinya tak jaga daripada sum'ah, kibir dan sebagainya, hasad, besar diri dan sebagainya. Bagaimana ibadat kebajikan ini akan menjadi manfaat? Jika mana apabila setiap baik yang kita buat, kita cuci dengan kejahatan. Sepatutnya kejahatan yang kita buat, kita cuci dengan kebaikan. Bukan kebaikan yang kita buat, kita cuci dan bersihkan kebaikan itu dengan kejahatan. Yang ni habis selalu pesan. Jadi orang yang baik, jadi orang yang mutawadhi', orang yang taat dengan Allah, supaya kebaikan ini berkembang. Itu yang selalu ditekankan oleh ulama-ulama terdahulu. Menjaga amal, menjaga amal, menjaga amal dalam semua perkara. Itu yang Nabi kata, kita berzikir tetapi zat yang kita sebut itu sendiri kita ragukan. Jadi apa jadi pada zikir tersebut? Kita sebut nama Allah, tetapi zat yang kita sebut itu sendiri kita ragukan. Jadi macam mana makna zikir pada kita? Diri yang kita sebut itu sendiri kita ragu. Pada ketika itu, nama pada zat yang kita sebut ini tak jadi apa-apa. Kalau kita letakkan misal macam ni, orang yang kita puja-puja, kita tak percaya. Namanya apa? Hipokrit. Hipokrit ni pura bohong. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil nifak. Nifak. Kita puji orang tu, puja orang tu, tetapi dalam hati kita, kita tak sama dengan apa yang kita ucap pada lisannya. Kita ragu dengan dia. Kamu ni pandai. Dalam pada hati kita, kita kata dia bodoh. Kita tak mempercayainya, tidak meletakkan keyakinan. Begitu lebih-lebih lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Asma yang kita sebut setiap hari, tetapi zat pada asma pada zat yang kita sebut ini tadi kita ragu. Anugerahnya, kalamnya, kita sendiri ragu. Bagaimana orang yang ragu dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Apa erti nama yang disebut padanya? Jadi Allah ini Maha mengetahui. Kita tak boleh lari dari Allah. Sebab itu Nabi tekankan benda yang sama. Sebab itu apa yang disebut oleh ulama, seorang ulama dia akan seru manusia, menyeru umat kepada penjagaan akidah, penjagaan ketaatan, penjagaan syariat. Baik, sebab orang akidah yang betul dia akan jaga syariatnya. Akidah ni tak tahu. Kalau orang tanya, orang akan cakap apa? Benda akidah tak siapa tak. Tetapi ulama sebut, nak melihat kukuhnya akidah seseorang, maka lihatlah pada syariatnya. Nak melihat betapa tingginya dan tahqiqnya akidah seseorang, maka lihatlah kepada kesempurnaan syariatnya.
Ya. Kita sendiri percaya dengan Nabi, kasih dengan Nabi, tapi sunnah Nabi kita tak nak guna. Maknanya kita tahu apa yang dalam hati kita. Bang, abang jangan main, boleh? Kamu boleh. Bila orang tua bercakap, abang jangan sembang-sembang, tak ada adab. Faham? Kalau ayah kamu tengah cakap, kamu jangan sembang, tak bagus. Boleh. Habis tak marah kalau kamu nak sembang. Tapi Allah tu Maha Adil. Besok kamu dah besar, dah dewasa, kamu akan terima benda yang sama. Orang takkan pedulikan kamu, satu hari akan datang. Sebab Nabi kata, ilmu ni tak payah banyak, tetapi adab tu kena tinggi. Kalau ilmu yang banyak, kalau kamu hafal 10 juzuk pun, tapi kalau kamu tak ada adab dengan orang yang lebih tua pada kamu, orang tak nilai hafalan kamu. Walaupun kamu petah di dalam ilmu agama, tapi kamu tak menjaga adab kamu di hadapan orang tua kamu, semua manusia takkan memuliakan kamu. Betul Abi dekat sini, Abi tak ajar kamu akan ilmu yang banyak, tetapi Abi ajar kamu macam mana nak jadi insan yang baik. Abi tunjukkan kamu untuk jadi insan yang baik. Ilmu yang banyak tetapi adab tidak ada, pada ketika itu hilang ilmu yang ada pada jiwa kita. Hilang kemuliaan ilmu, hilang akan kemegahan ilmu. Tetapi pernah cakap dengan kamu, walaupun kita ni bodoh, tetapi kita menjadi orang yang baik dan semua orang sayang kita. Orang akan seronok tunjukkan kita. Tetapi kalau kita ni orang pandai, tetapi kita jahat, semua orang akan memaki dan mengaji kita. Bukan manusia saja, tetapi Allah dan Rasul juga membenci akan orang yang alim tetapi jahat. Habis selalu pesan macam tu dengan semua orang. Tetapi tunjukkan benda ni, habis tunjuk macam mana kamu nak berkat hidup kamu pada masa yang akan datang. Sebab sekarang baru tadi Umi tunjuk dengan Nabi, seorang budak umur 9 tahun, dia tak puas hati dengan keluarganya, lalu dia bunuh diri. Baru cerita ni dalam 2 hari. Sama ada benda ni betul tak betul, dalam media masa Abi tak pernah percaya sangat. Tetapi banyak isu dan kes ini berlaku. Kenapa anak-anak boleh tunjuk perasaan dengan ayah dia, dengan ibunya, walhal yang melahirkan kamu adalah ibu kamu. Dan kesakitan pada tubuh ibu kamu masih dirasai oleh ibu-ibu kamu. Kesusahan ayah kamu membesarkan kamu daripada seorang bayi, sehingga sekarang. Tetapi apabila satu hajat ayah kamu yang ayah kamu tak boleh tunaikan, ketika itu kamu pandai memberontak. Begitulah, sebab itu disebut oleh Nabi SAW, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki dua ibu tapak kaki ibu. Ummahat ni tapak kaki ibu. Itu habis selalu sebut benda sama. Sebut kalau nak barakah, jagalah. Dan guru kamu, kata ulama, muallimu ka kawalidik. Guru kamu seperti mana dua ibu bapa kamu. Siapa guru kamu? Guru kamu yang bersifat seperti ayah kamu dan ibu kamu. Dia yang pimpin kamu bangun, bila kamu jatuh dia akan betulkan kamu. Bila kamu lapar, dia akan berikan makanan pada kamu. Bila kamu sejuk, dia akan selimutkan kamu. Ibu bapa kandung kamu menjaga dunia kamu. Tetapi bila kamu di madrasah, guru kamu seperti ibu bapa kandung kamu, dan ibu bapa dunia dan ibu bapa akhirat. Kenapa Abi cakap macam ni? Kalau dulu seorang guru, dia adalah ibu bapa akhirat. Tapi sekarang berbeza. Kita dalam satu madrasah, maka guru kamu akan memikirkan kamu makan ke tak, kamu kena hujan ke tak, kamu gelap ke tak. Maka dia memikirkan dunia dan akhirat kamu. Bukan sekadar dunia kamu, tetapi akhirat kamu dia fikir. Sebab itu
zaman ini satu zaman nak mencari berkatnya seorang murid itu jadi susah. Sebab kamu tak nampak benda ni. Sebab itu kalau Abi ambil masa dah panjang cerita pasal dia je. Sebab itu kadang orang tanya, kenapa kita begini? Abi bukan orang alim. Abi tak alim, tapi tak pandai baca kitab besar-besar. Tak pandai baca kitab besar-besar, tak pandai. Kita Arab ni Abi tak pandai. Abi cakap Abi orang bodoh. Tetapi dengan sebab Abi menjaga adab dengan guru-guru Abi, Abi jaga semua. Guru-guru Abi jaga. Abi tak berani nak melanggar akan setiap perintahnya, walaupun guru Abi semuanya telah meninggal dunia. Sampai sekarang Abi tak berani langgar. Abi tak berani langgar. Sebab redha guru itu adalah redha Allah dan Abi tak berani nak kita melanggar akan apa yang telah diradai oleh guru kita dengan kita membeli kebencian Allah dan membeli kebencian Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita sambung sikit lagi. Angkat 10.30 dah ni. Apabila ia tidak alim dengan ilmu fiqh, bahkan berbuat ibadat ia atas keadaan tetap pada hukumnya. Bila dia buat ibadat, pada ketika itu dia tak betul pada hukumnya. Yang ni pada hukum syarak itu sendiri. Sebab itu Abi kadang-kadang Abi tengok sebahagian kamu ada yang solat ambil acuh tak acuh dalam tahiyat, dalam solat kamu macam acuh tak acuh, dan kamu lupa bahawa kamu sedang berhadap dengan Rabbul Jalal. Ketika kita semayang, ketika itu kita sedang berhadap dengan Allah. Kamu lupa yang kamu sedang dipandang. Kamu sedang dipandang, kamu sedang diperhatikan. Lepas itu kadang-kadang orang tanya ni, kalau sekolah-sekolah lain, CCTV penuh dekat asrama, dekat masjid, dekat keliling-keliling asrama, semua ada CCTV. Kat pejabat ada CCTV. Sampai satu hari orang cakap dengan Nabi, Ustaz tak nak pasang CCTV kan? Saya akan sponsor Ustaz pasang CCTV kat asrama, pejabat dan sebagainya. Nabi cakap apa? Nabi kata cukuplah CCTV Allah merakamkan semua pekerjaan pelajar-pelajar saya dan murid-murid saya. Sebab kita bukan hakim, kita bukan penghukum. Yang menghukum kita adalah Allah. Hukuman pada manusia sikit. Hari ini habis rotan kamu, dan besok kamu akan lupakan. Tetapi apabila hukum Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha abada, tak siapa boleh lari dengan hukum Allah. Sebab itu apa yang Nabi tekan dengan kamu adalah kamu yakinlah sungguh-sungguh bahawa kamu dipandang oleh Allah. Kesilapan yang kamu buat, sebab itu apabila kamu berbuat silap tetapi kamu cepat-cepat mengakui kesilapan kamu, maka itulah sebaik-baik sifat yang ada pada seorang anak dan ada pada seorang pelajar dan jamaah. Kalau seorang hamba Allah yang berbuat silap kepada Allah lalu dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Ada ayat kan, wasyari'u ila maghfiratin, apa dia? Ada ingat? Bersegeralah kepada Tuhanmu, memohon keampun. Allah sayang. Allah sayang. Dan demikianlah, dan demikian itu juga, yakni seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati. Jangan belajar ilmu syarak je, semayang betul, tajwid betul dan sebagainya, tetapi hati kita penuh dengan hasad, hati kita penuh dengan dengki dan sebagainya, hati kita penuh dengan memberontak dengan perkara kebaikan. Bila ajak buat baik kita tak nak. Cuba kamu fikir, bila kita sendiri tak suka dengan kebaikan, macam mana hidup kita? Orang yang ajak solat tak suka, walhal kita orang Islam. Ajak baca Quran tak suka, kita orang Islam. Orang yang ajak zikir tak suka, kita orang Islam. Jadi siapa kita sebenarnya? Kalau kita sendiri tidak suka kepada kebaikan,
Kalau orang kafir, dah tentu dia tak suka pada kebaikan. Sebab dia kan. Jadi kenapa kita sendiri, rupanya kita sebenarnya Islam pada nama, pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak letakkan kita sebagai seorang Muslim. Ini yang Nabi selalu cakap dengan kamu, takutlah akan kehendak Allah. Padahal Nabi sebut itu. Besok apabila sampai nak kiamat, Nabi kata apa? La yatruku minal Islam illa ismuhu. Tidak ada tinggal daripada Islam nama saja. Dan hadis kiamat Nabi kata apa? Besok umat Islam ramai macam buih kat laut. Tetapi Allah angkat kegerunan pada orang Islam. Cuba kamu tengok, baru-baru ni orang Melayu yang bekerja dengan orang kafir berpuasa lalu dipukul. Jadi orang Islam ramai, tetapi kegerunan pada orang Islam dah hilang. Orang tak gerun dengan orang Islam. Orang tengok orang Islam ni orang tak gerun. Sebab apa? Rupanya sifat-sifat Muslim tak ada kat kita. Sifat-sifat mukmin tak ada kat kita. Jadi kegerunan itu diangkat. Kita dah macam orang lain. Kita dah macam sama dengan orang-orang kafir. Ini bukan pada manusia, tetapi pada sisi Allah. Sebab orang Islam ni dia ada kegerunan dia sendiri. Cuba kamu tengok muka-muka dan wajah-wajah Tok Guru. Dia tengok muka dia gerun tak? Dia bukan garang tak? Dia tak garang. Tapi Allah bagi kepada mereka kegerunan dalam hati-hati orang yang melihat akan wajah-wajah mereka. Dia jadi segan, dia jadi malu, Sebab apa? Sebab haibah itu. Ini dengar, Abi nak cakap, Abi nak tutup. Seseorang yang sentiasa merasakan kehebatan Allah, Allah akan campakkan dalam dirinya perasaan hebah pada sekalian makhluk. Abi ulang balik. Seseorang yang dia sentiasa merasakan kehebatan Allah, lalu Allah akan campakkan dalam hati-hati orang yang memandang kepada dirinya, iaitu rasa orang kafir tengok dia gerun. Allah campakkan kehebatan. Itu umat Islam. Zaman Rasulullah umat Islam tak ramai. Tetapi hebat yang Allah campakkan, rasa hebat pada orang kafir bila nak bertembung dengan orang Islam, mereka rasa gerun. Sebab mereka sentiasa meletakkan akan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Itu dia. Kalau kamu nak duduk seperti mana tempatnya sahabat yang Allah bagi, nak duduk tempat sahabat tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya Allah bagi sifat kegerunan itu pada orang kafir dengan melihat kamu semua. Orang kafir tak pandang, oh hebat kamu ada kereta besar, dia lagi besar dia. Orang kafir tak pandang kamu ada rumah besar, orang Islam ada rumah besar, dia lagi ada rumah besar. Orang kafir tak pandang kamu ada duit yang banyak, dia ada berjuta-juta, berbilion duit dia. Dia tak pandang. Tetapi Allah memberikan rasa gerun dalam hati-hati orang kafir apabila melihat orang mukmin. Yang ni baik. Wajib juga belajar, wallahu a'lam. Sampai situ. Malam esok kita bersama insya-Allah. Tolong doakan, alhamdulillah. Tolong doakan Nabi, mudah-mudahan Nabi sihat. Insya-Allah malam semalam Nabi tak pernah lagat. Malam ni Allah angkat mudarat. Ada salah satu doa kalau kita sakit, salah satu doa yang Nabi nak tinggalkan kat kamu. Apa dia? Kamu angkat tangan, kalau kamu sakit, angkat tangan, ya Allah. Ya Allah, ikut Nabi. Ya Allah, kami redha atas segala
penyakit yang kau kurniakan atas kami. Ya Allah, Engkau angkatlah mudarat penyakit ini ya Allah. Alhamdulillah, jika kita sakit, maka sakit kita sama sakit macam orang lain, tetapi mudarat itu diangkat. Alhamdulillah, rasa sakit itu jadi kurang bila kita sentiasa ya Allah, aku redha penyakit yang kau berikan pada aku ni ya Allah. Angkatlah, tetapi ya Allah, angkatlah mudarat sakit ni. Jadi insya-Allah kita ada Allah yang beri sakit, Allah yang bersifat menyembuhkan penyakit juga Allah. Ubat makan kalau sakit, insya-Allah hidup kamu akan tenang, hidup kamu akan bahagia dunia akhirat. Barakah dan barakah. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikan perkataan kami dan amalan kami berserta dengan rahmah-Mu ya Allah, berserta dengan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Kami mohon keridhaan-Mu ya Allah, kami mohon pimpinan-Mu ya Allah. Jadikan kami orang baik ya Rahman Rahimin. Ya Allah, pelihara kami dari kesesatan iman, kesesatan akidah, kesesatan taat. Ya Allah, jadikan hati-hati kami sentiasa merendah diri kepada-Mu ya Allah, dan merendah diri pada sekalian makhluk-makhluk-Mu yang ada di sekeliling kami ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.